Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Muslimin rahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah kita kembali semula dalam rancangan hadis 40 Al-Arba'una Al-Munirah oleh Dr. Iyadah bin Ayyub Al-Qubaisi, iaitu sebuah himpunan hadis yang menceritakan tentang amalan-amalan yang mudah tetapi mendatangkan ganjaran yang besar. Dan kita sambung pada bacaan hadis yang ke-28, iaitu memuji Allah selepas makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah meredai seorang hamba yang apabila makan suatu makanan lantas bertahmid kepadanya. Begitu juga apabila dia meminum minuman, dia bertahmid kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zikir dan doa bab sunat memuji Allah selepas makan dan minum. Kenapa ya? Bab makan minum ni kena puji Allah Taala, ya. Sebab makan ni benda yang seronok, seronok. Jaranglah orang makan tak seronok, ya. Nak kalau makanan tu makan yang dia minati, ya. Jalan-jalan kan, cari makan, ya kan. Kita kalau jalan orang Melayu ni tak makan tu tak kenalah. Orang Melayu ni bab makan boleh tahan. Kalau kita pergi bertamu ke rumah-rumah orang Melayu dulu-dulu lah kan. Lepas satu hidangan, lepas satu hidangan. Seronok betul makan kan. Kemudian cara orang Melayu Islam kita masak, cuba kita tengok pula. Macam-macam cara. Kejap-kejap salai, kejap-kejap panggang, kejap-kejap rebus, kejap-kejap macam-macam. Begitu juga air, tuan-tuan. Air kadang-kadang zaman-zaman dulu air kosong letak teh. Zaman dulu kalau orang pergi bendang, pergi sawah kan, air kosong tu dia letak teh. Bukan letak gula, letak teh. Kadang-kadang dia letak apa tu? Matikan apa dia panggil? Kan? Selasih. Kan? Nasi lemak buah bidara dia kata. Sayang selasih, melurutkan kan. Habis lemak, habis sedara dia kata. Kerana kasih aku turutkan. Selasih tuan. Jadi cerita selasih tu. Kan? Jadi jangan fikir ustaz tak kerti pantun. Kan? Okey. Jadi air makanan ni dia ada seni dia. Kalau kita tengok chef-chef yang dalam TV tu masak kan, kesian tengok cara dia tu. Sungguh masak tu kan. Dia rasa letak itu, letak ini kan. Lepas tu orang makan balik kenyang. Begitu je kan. Sebenarnya makanan itu adalah satu nikmat yang besar. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bin Nadr Al-Ansari Al-Khazraji, seorang daripada khadam Rasulullah dan antara yang banyak meriwayatkan hadis. Semasa Nabi sampai di Madinah, beliau baru berumur 10 tahun. Baginda mendoakan beliau agar memiliki harta yang banyak dan anak ramai. Beliau meninggal di Basrah pada umur 91 tahun. Anak dia pun ramai, tapi saya tak maklum berapa, tapi ramai anak dia. Maknanya doa Nabi itu dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai umurnya pun 91 tahun, antara sahabat-sahabat Nabi yang panjang umur. Jadi cuba kita tengok, Anas bin Malik ini jumpa Rasulullah SAW umur 10 tahun. Dan selepas itulah dia jadi khadam Rasulullah. Bila dia jadi khadam Rasulullah, dia dengar Nabi cakap selalu. Sebab itu dia antara yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu muslim-muslimat, kalau kita ambil manfaat daripada kisah perawi ini, sepatutnya kita faham dah. Maknanya inilah orang yang kita kena latih, kena bimbing sehingga mereka inilah menjadi orang yang mempertahankan agama Allah SWT. Maknanya kita kena bimbing dia, jaga adab dia, jaga akhlak dia. Kalau kita tengok adat resam orang Melayu lama-lama, dia jaga budak-budak kecil ni punya adab macam mana.
Kan? Mak ayah sekarang ni dia suruh anak dia membaca umur 3 tahun. Kan? 3 tahun dah pandai membaca dah anak dia. Kan? Tapi adab tak ada. Kerajaan buat MRT belum apa-apa dah kena conteng. Nampak? Kerajaan buat bangunan-bangunan cantik belum apa-apa dah kena conteng. Buat tandas habis putus. Masjid pasang terompah dia bawa balik. Cuba tengok. Sebab apa kita gagal melihat bahawa inilah generasi zaman dahulu, generasi remaja inilah yang sebenarnya mempertahankan agama Allah Ta'ala. Mereka lah yang mencatat hadis, mereka lah yang mencatat Al-Quran, mereka lah yang menyusun Al-Quran. Semua umur belasan tahun. Yang macam-macam kita ni tuan-tuan, lainlah kerja kita. Dia dah banyak macam jadi ahli sufah, yang imarah masjid. Tapi yang jadi panglima tentera umur 18 tahun. Usamah, Zaid bin Usamah. Kan? 18 tahun. Pencatat hadis Nabi, pencatat Quran, umur 15 tahun ada, 17 tahun ada, Zaid bin Sabit. Ni remaja-remaja tuan-tuan. Kalau kita tengok sekarang remaja kita kat mana? Kan? Macam tak ada potensi, ya tak? Macam tak ada potensi. Duduk depan mak belunjur. Kan? Kalau kita zaman-zaman dululah, saya ni kira orang lama lah kiranya. Kan? Kalau kita tengok orang tua duduk atas kerusi, kita duduk atas lantai, betul tak? Jadi kita tengokkan rumah orang tu bersopannya anak dia. Jatuh maruah ke? Tak jatuh. Kalau tuan-tuan ingat lagi dalam kuliah yang sebelum ni saya cerita bagaimana saya ziarah tok guru seorang ni kan, isteri dia tak duduk sama dengan suami dia. Isteri dia duduk bawah. Jadi bila kita tengok ustaz ni, tok guru ni, isteri dia duduk bawah kan, isteri kita pun pandai duduk bawah. Kan? Jadi apa tuan? Jatuh ke maruah orang perempuan tu? Tak. Kita lah bagusnya, berakhlaknya, beradabnya. Betul tak? Sekarang ni kaki kat muka suami. Dahsyat. Suami terlampau baik. Kan? Tapi eloklah suami baik kan? Eloklah suami baik. Tapi nak beritahunya bahawa inilah fasa-fasa kita mendidik masyarakat kita, mudah-mudahan mereka menjadi penyumbang kepada kemajuan agama kita insya-Allah. Muslim-muslimat dirahmati Allah Taala sekalian. Seronok nampak ada kata suami baik. Saya ni pernah jadi ketua peluang pengarah bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga. Jadi saya ni di Kuala Lumpur ni seronok sikit sebab klien saya semua cantik-cantik. Seronok sikit. Kalau saya duduk kampung, klien tak apa cantik sangat. Di bandar-bandar besar ni maklumlah kan, masing-masing pakai peeling lah, foundation macam-macam. Jadi cantik kan datang tu. Dia macam sedih tapi cantik. Tu. Jadi kita tengok memang. Kadang ada isteri baik, suami nakal. Ada suami baik, isteri nakal. Sesuai dah tu. Cuma sekarang ni nak bagi tahunya bahawa dalam peringkat umur yang rendah macam itulah sepatutnya kita ni yang mendengar ni sama-sama ambil berat. Dia sebenarnya tak perlu berkasar sebenarnya, tetapi perlu mendidik. Kalau kita tengok orang dulu-dulu, kita tengok macam mana dia menjaga remaja, kan? Dia ajarnya kita adab, lalu depan orang tua kena tunduk. Memang tak ada nas Nabi tak suruh pun, kan? Tapi pernah Abu Hurairah satu hari dia berjalan dengan seorang lelaki sampai di hujung persimpangan, dipanggil simpang T lah, rumah orang Arab ni kan dia lorong macam tu. Sampai di persimpangan tu macam ni, baru dia tahu bahawa orang tua ni, yang lelaki ni tua setahun pada dia. Maka dia kata, kalaulah aku tahu dia lebih berumur daripada aku, nescaya aku letakkan dia depan aku. Mana suruh dia jalan depan. Nampak tak? Macam tu adab dia. Hari ni, kan? Macam ni orang tua dalam RRT apa tu. Dalam komuter tu kan menggigil orang tua tu. Harap dia nak bagi ni. Kan? Dia dah letih nunggu dia tu. Aku dah elok nak duduk, kau pula nak duduk. Oh no way, siapa suruh naik komuter ni tu? Contohnya lah. Naik bas ke nak beratur ke, tandas ke, tengok orang tua. Orang tua maklumlah tuan-tuan. Dia punya segala, dia punya urat-urat je grip dah tak apa nak kuat. Bersin sikit, terkeluar air kecil kita. Tergesin sikit. Kawan tu senak nak masuk bilik air. Yang remaja ni tunggu lama dah ni. Kan? Tengok orang tua tu kan, takkan dia baginya. Kan? Nampak? Ini keadaan
zaman sekarang. Jadi kita sama-samalah pelihara anak-anak muda kita. Kata Syekh ni, dia kata makan dan minum adalah dua jenis nikmat agung pemberian Allah. Sebab itu cerita makan ni, dah mati pun Allah Ta'ala kata dalam syurga besok kau makan ni, makanan macam ni, akan dihidangkan makanan. Sebab makanan ni benda seronok. Kan? Nak kalau di tanah Melayu kita ni. Kalaulah makanan tak sedap, walaupun function tu bagus, dia punya penceramahnya hebat, pembentangnya hebat, dia punya presentationnya hebat, maklumatnya hebat, tiba-tiba tuan-tuan nasi mentah, out program tu. Bila ditanya, macam mana pergi program tadi, seminar tadi, bayar 102. Tak sedap. Kenapa? Nasi mentah. Dia tak fikir pembentang tu. Dia fikir nasi je. Sebab kalau program orang Melayu ni, nasi mesti kena sedap. Kan? Walaupun bentang dia tu tak apa sedap, tak apa. Nasi kena sedap. Hara hidup kita dia buat ni. Menunjukkan bahawa makan dan minum itu nikmat. Dia adalah nikmat pemberian Allah. Tuan-tuan jangan fikir semua orang dah rasa nikmat makan tu. Saya ada seorang pakcik ulurkan nasi. Kalau Negeri Sembilan nasi gulai lemak cili api lah. Masak lemak cili api kan. Makanlah cik. Tak nak dah. Dah tak suka dah. Tak boleh masuk santan lah nak. Santan dah tak boleh masuk. Ulur pula ikan goreng. Silalah cik makan cik. Tak nak lah nak. Kenapa? Ikan ni dah tak selera. Habis kita pun pening mikir. Sudah-sudahnya ulur bubur je. Ni bolehlah sikit. Dia kata. Jangan ingat perempuan kita ketika kita boleh makan ni, kita boleh katalah tak ada nikmat. Kan? Tak ada apa, makan biasalah. Cuba berlaku pada kita dah tak boleh makan. Macam juga tak boleh tidur. Kita ingat tidur ni perkara biasa. Jangan, ada orang tak boleh tidur. Sengsara hidup. Hilang akal dia, hilang sioman dia. Kalau tak boleh tidur ni. Jadi kita ni sedap makan hari-hari. Jadi kita tak rasalah makan tu nikmat. Hakikatnya makan ini satu nikmat. Allah Ta'ala jadikan lidah kita ni boleh rasa macam-macam. Dalam ilmu biologinya dia letaklah lidah kat ujung ni manis, kat tengah pahit kan. Tapi macam manalah kita punya lidah yang tak berapa lebar sangat tu. Dia boleh asing rasa. Pernah makan ikan tiga rasa? Pernah makan? Macam mana tuan-tuan boleh beza tiga tu walaupun dia bancuh sekali? Tak, kita punya lidah tu Allah Ta'ala jadikan Allah canggihnya. Betul tak tuan-tuan? Jadi apabila Allah Ta'ala bagi nikmat, ada jenis makanan pedas, sedap. Ada masin, sedap. Kan? Ada pahit, sedap. Tak? Macam buah peria, sayur peria, sedap. Kan? Ada orang kata sedap lah, ada orang kata tak sedap. Tapi mana ada orang kata sedap. Jadi setiap itu Allah bagi rasa lain-lain. Takkanlah Allah bagi rasa lain-lain ni yang dia adalah sesuatu zat yang tak handal, yang tak perlu kita sembah. Kan? Jadi dia kata, dengan makan minum ini manusia hidup dan menguatkan belakangnya. Kalau kita makan minum ni, alatlah untuk kita hidup. Dan kuatlah sikit tenaga kita. Betul kan? Kalau tak makan tuan-tuan, tak ada tenaga sangatlah. Sebaliknya, ia diambil sekadar. Ia tidak seperti ubat yang sering dibenci untuk dimakan. Makanan ni dia bukan macam ubat. Ubat ni tuan-tuan, tak ramai orang suka makan. Nak ubat zaman dahulu yang mengi akar kayu ni. Sekarang ni orang perempuan sekarang ni takut makan akar kayu. Kan? Dia kata, orang perempuan dulu itulah makannya. Rebus dalam piuk belanga tu minum, tuan kan. Pahit ya Robi, tuan. Telan tak? Jaranglah orang suka makan ubat. Nak orang lelaki. Orang lelaki tuan bukan tak suka makan ubatnya, jarum pun dia tak suka. Alah, jarum malu saja. Kan? Tapi dia punya lari je tengok. Kadang tanya rumah dia, Tun, kena injection ke abang ni? Kena. Tak payah lagi klinik tu dia kata. Kan? Jadi, makanan ni dia bukan macam ubat. Ubat ni susah kita nak makan. Sebaliknya ia diambil sekadar hajat dan darurat. Tapi makanan kita akan ambil. Tapi ada orang sekadar hajat, ada orang darurat. Macam nak mati benar tak makan.
Maka Allah menjadikan sedap dan lazat dan mewajibkan kita mensyukurinya. Sebab itu makanan jadi sedap, lazat. Tuan-tuan fikirlah, ikan macam-macam jenis, macam-macam rasa. Muslim-muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, lazat ini, dia kadang-kadang letak kat lidah. Kadang-kadang letak kat tekak. Kan? Sebab itu ada satu hadis Nabi, dia kata, akhir zaman besok, orang baca Quran macam minum susu. Jadi ulama cakap yashrabunal Qur'ana kasyurbihimul laban. Maknanya mereka ni sekadar baca Quran saja. Penghayatannya tak ada. Sebab tu dia lazat kat mulut. Makanan ni lazat kat mana? Kat mulut kan? Ada sesiapa sini bila dah makan, dah masuk dalam dah. Maknanya dah 2 hari lah. Oh, sedap betul ikan kembung. Macam tu. Ada tak makhluk macam tu? Saya rasa tak ada. Dia kat sini tu sedap tu. Maka dia pun mamah tu, Nabi ajar kita suruh mamah lama sikit. Kan kunyah, ambil dia punya rasa tu. Kan? Kunyah. Tak tahulah kalau perempuan dalam ni ada pula jenis macam tu. Dah telan masuk dalam dah 2 hari. Baru dia cakap sedap ikan kembung. Ikan kembung yang bila? 2 hari yang lalu. Ya tak? Ada ke macam tu kan? Tak ada. Jadi sedap tu. Sebab Nabi kata akan ada di akhir zaman besok, mereka baca Quran macam minum susu. Rasa lemak, sedap kat sini. Ya? Jadi muslim-muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya? Maka kita pun dalam bab makan ni ambil sekadar yang diperlukan. Maka oleh kerana dia satu nikmat, maka wajiblah kita syukur. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita rasa nikmat makan, kita pun tak ada rasa nak makan, badan kita lemah, tak boleh ibadah, maka segala nikmat hilang. Sebab itu, kita kena faham dalam masalah syukur dalam Islam. Syukur dengan puji kan. Syukur ni sebagaimana kita nyatakan sebelum ini, atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala ni ada 2 jenis. Secara besar kelompok, 2 kelompok. Satu yang dikatakan nampak, yang zahir. Satu lagi yang maknawi, yang tak zahir. Yang zahir ni senang orang nak syukur. Kalau dalam bab makan ni, bila dia rasa nak syukur? Dia makan. Belum lagi Alhamdulillah. Dia dah duduk tepi dinding menyandar, tak sebut lagi Alhamdulillah. Bila dia sebut agak-agak? Bila sendawa dah kebab. Alhamdulillah. Nampak tak? Manusia ni, nikmat yang zahir cepat dia syukur. Tapi nikmat yang maknawi, dia lambat syukur. Sebab itu Allah tak tambah nikmat yang maknawi. Allah tambah nikmat yang zahir saja, yang hissi saja. Kita syukur dengan yang zahir-zahir, Allah tambah itu. Yang zahir-zahir. Kan? Orang sekarang ni, pakaian dia syukur, pakaian makin banyak. Makanan dia syukur, makanan makin banyak. Betul tak? Tetapi apabila dapat isteri yang baik, dia tak syukur. Maka makin lama isteri makin nakal. Makin lama makin nakal. Dapat suami yang baik, dia tak syukur. Makin lama makin jumpa orang lelaki yang tak baik. Makin lama makin jumpa orang lelaki tak baik. Kan? Betul, sebab itu kalaulah pasangan kita tu ada baiknya, disyukuri. Boleh? Susah nak terima, nampak? Sebab bila saya nasihatkan pasangan tuan-tuan, senaraikan kebaikan suami kamu. Tak tersenarai dia. Rasa macam tak ada lah Ustaz. Cuba saya kata. Kan? Senaraikan kebaikan suami kamu. Cuba tulis. Suami pun sama. Bang, cuba senaraikan kebaikan isteri abang. Kalau dah menyampah ni, tak jumpa baiknya. Betul tak? Kalau time dah menyampah ni, cuba senaraikan yang tak senonoh, yang tak baik bagi pasangan kamu. Minta lagi kertas tambah. Macam nak jawab soalan biasa dia minta. Ada kertas lain tak Ustaz dia? Tulis pula. Sebab itu tuan-tuan, makin lama kita tak mensyukuri baik ni, makin tak baik orang tu. Makin tak baik orang tu. Maka siapa yang susah? Kita sendiri yang susah. Sebab tu kita kena syukurilah nikmat-nikmat ni. Okey. Jadi, nikmat makan ini adalah
satu nikmat yang bersifat hissi yang wajib kita syukuri, satu nikmat yang maknawi, iaitu dengan dia kita ada kemampuan untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk kita hidup di muka bumi. Yang ni pun perlu disyukuri. Yang paling sempurna ialah menggunakan nikmat ini untuk mentaatinya. Jadi bila kita makan dapat tenaga, apa guna tenaga kita? Janganlah kita guna tenaga untuk perkara yang tidak manfaat, tuan. Kita gunalah tenaga untuk perkara yang baik. Maksud kita dalam Islam ni bukan semata tuan-tuan kena pergi semayang je. Ramai orang kita kena tolong ni. Ramai orang kita kena tolong. Maka pergilah tolong orang. Kadang kita tengok masjid kan. Kesian Tok Siak. Saya selalu sebut. Kadang Tok Siak, Tok Noja ni umur dah 65. Tuan-tuan bayangkan keluasan masjid tu dengan 40 saf. Satu saf tu muat 100 orang. Dia vacuum seorang masjid tu. Saya tengok orang tua ni kan, dia duduk vacuum. Saya kata, bilalah tamat dia vacuum ni. Mana anak muda tuan? Tak ada. Mana orang lain? Tak ada. Sebab apa dia vacuum itu? Sebabnya ialah masing-masing tidak memahami bahawa tenaga yang dia dapat daripada makanan itu sebaliknya sepatutnya digunakan untuk melakukan ketaatan. Saya selalu sebut masalah kemasyarakatan ni sebab apa? Kita lihat orang Islam kat Malaysia ni sebenarnya potensi ni amat hebat. Sama ada segi keuangan, segi tenaga, segi fikiran. Tapi kenapa kita ni susah nak hebat? Sebab itulah kita tidak menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Taala. Maka makin lama tuan-tuan kita ni orang Islam ni makin lama makin tak ada sayang. Kan? Makin lama makin tak ada sayang. Okey. Yang paling sahih ialah menggunakannya untuk mencari redha Allah dan mengabdikan diri kepadanya atau apa-apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Kita perlu memuji Allah atas nikmat makan dan minum yang dikurniakannya. Bahkan bukan sekadar itu, kita juga perlu mensyukuri Allah dengan segala nikmat yang lain. Jadi maknanya ada ulama kata setiap suap kena sebut alhamdulillah ke ataupun banyak kena sebut alhamdulillah. Ada dua pendapat ulama. Satu kata setiap suap, satu kata sekali. Bila dah selesai kita pun mengucapkan alhamdulillah. Maka insya-Allah kita cuba amalkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kita amalkan. Mudah-mudahan kita jumpa lain masa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.